يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء wal munkar wa la dzikrullahi akbar
Allahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang diharapkan pertolongannya adalah seperti labah-labah yang membuat sarang untuk menjadi tempat pelindungannya. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang sehabis-habis repuk ialah sarang labah-labah. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. Sesungguhnya Allah mengetahui kepalsuan apa jua yang mereka sembah yang lain daripadanya. Dan Allah jualah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan kepada umat manusia. Dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang layak dan berhikmah. Sesungguhnya demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Dan dirikan sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Surah yang ke-29 pada juzuk yang ke-20. Pada ayat yang ke-41 sehingga ayat 45. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan ayat terakhir dalam juzuk yang ke-20. Dan selepas ini kita akan membaca juzuk yang ke-21 yang juga masih dalam penafsiran surah Al-Ankabut. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita bacakan ini memberikan satu perbandingan tentang sembahan selain dari Allah. Pergantungan yang selain daripada Allah. Adalah pergantungan yang sia-sia dan lemah. Dan pergantungan yang tidak memberi manfaat serta tidak memberi faedah. Allah SWT menjelaskan bahawa Allah memberi perbandingannya sama seperti sarang laba-laba. Yang dijadikan laba-laba sebagai tempat atau rumahnya yang langsung tidak memberi faedah dan manfaat kepadanya. Dia rapuh, lemah, serta mudah hancur dan mudah dimusnahkan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah memberi suatu perbandingan yang mudah. Perbandingan yang orang-orang yang punya akal, orang-orang yang berfikir dengan mudah faham. Kerana Allah tidak pernah memberi satu contoh yang susah. Kenapa? Kerana iman ini satu benda yang mudah. Iman bukan satu benda yang sukar atau satu benda yang kita katakan terlalu sukar untuk dipahami, abstrak. Tapi ia perkara yang mudah. Sebagaimana mudah makan, minum kita. Kerana itulah tidak diterima sebarang keuzuran bagi orang yang tidak beriman. Melainkan mereka akan diazab dalam neraka dan kekal di dalamnya. Sebab ia benda paling mudah sekali untuk manusia faham. Bahkan yang menyekutukan Allah, mereka telah meletakkan diri mereka dalam kesusahan untuk memahami bahawa berhala itu Tuhan. Sebagaimana yang menyekutukan Allah meletakkan diri mereka dalam kesukaran untuk memahami yang disekutukan itu adalah Tuhan. Yang mudah ialah memahami bahawa Allah itu ialah Tuhan. Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Yang memberi rezeki. Tempat perlindungan manusia dan tempat berdoa seluruh makhluknya. Tempat kembali kepadanya. Maka dihisap, diberi pahala ataupun dosa, syurga atau neraka. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang di antara kekuasaan Allah itu ialah mencipta langit dan bumi yang memberi manfaat kepada manusia, yang menjadi tanda yang jelas tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyuruh orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Islam seluruhnya supaya melazimi dua perkara. Yang pertama membaca Al-Quran dan tadabbur serta memahaminya. Yang kedua ialah dengan mengingati Allah dengan solat.
Kerana kesemuanya ini akan menjadi suatu penolong yang utama, penguat yang utama dan menjadi senjata utama bagi setiap orang-orang yang beriman dalam meneguhkan akidah, dalam menjadikan mereka tabah, menjadikan mereka tangguh dan sabar menghadapi ujian hidup. Maka ini secara sinopsis apa yang ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini. Itu bermula ayat 41 sehingga ayat 45. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini tentang bagaimana kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah kerana menyekutukan Allah, kerana menyembah selain Allah, kerana mengingkari Rasul, membohongi Rasul-Rasul yang diutuskan, mempersendakannya serta tidak percaya kepada hari kebangkitan semula. Maka sesudah Allah menceritakan kemusnahan mereka, maka Allah bercakap tentang nilai akidah yang utama. Kata Allah, mathalul ladzina ittakhadhu, bandingan orang-orang yang menjadikan. Perkataan ittakhadhu memberi maksud ialah orang-orang yang menganggapnya, orang-orang yang berakidah dengannya, orang-orang yang menyembahnya. Maka bandingan orang yang menyembah selain dari Allah, min dunillah, awliya, sebagai pembantu. Baik, kerana seorang tidak menyembah sesuatu kerana dia ada manfaat, kerana dia akan bersifat menolong, melindungi. Kata awliya maknanya beri pertolongan, maknanya beri pelindungan, maknanya memberi apa yang dihajati, yang diharapkan kemanfaatannya. Kerana kalau seorang tahu benda itu mudarat, mereka tak akan buat. Maka Allah menyatakan yang menjadikan selain Allah sebagai perkara yang memberi manfaat konongnya, memberi faedah konongnya, kamasalil ankabut, bandingan mereka sama seperti laba-laba. Ittakhazat baita, yang telah membina rumahnya. Allah Ta'ala suruh kita lihat laba-laba, satu binatang yang ringan, binatang yang tidak bertulang belakang, binatang yang tak punya darah, binatang yang kita boleh lihat di mana-mana, binatang yang mudah membina sarangnya tetapi cepat sarangnya ini hancur. Wa imma ditiup angin, wa imma dilanggar dengan apa sahaja sekalipun, sifatnya lemah. Maka seolah-olah yang menjadikan berhala atau yang menjadikan apapun sembah selain Allah untuk dia berlindung, perumpamaan rumah untuk kita berlindung daripada panas, daripada sejuk, daripada angin ribut, daripada hujan, daripada taufan. Manusia bila dalam keadaan cuaca yang tidak baik, mereka akan masuk dalam rumah, mereka akan duduk dalam rumah. Maka kalau rumah binatang-binatang lain punya bumbungnya, punya pelindungannya, tapi laba-laba tak ada. Dia terbuka. Dia macam jala terbuka macam tu. Datang hujan, datang apa, maka ini hancur dulu sekali. Maka Allah beri perbandingan. Bila Allah Ta'ala kata orang yang menyembah lain pada Allah, sama seperti laba-laba, menjadikan sarangnya sebagai tempat berlindung, tapi tidak mampu melindunginya, tidak mampu untuk mencegahnya daripada dibinasa. Orang-orang kafir, bila mana mereka mendengar perumpamaan seperti ini, lalu mereka mempersendakan. Mereka berkata, kenapa Tuhan Muhammad ini dimisalkan semua benda-benda yang kecil-kecil, binatang, nyamuk, lalat, laba-laba. Kerana kalau kita baca Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perbandingan yang mudah. Sebab apa Allah sebut perbandingan yang mudah? Supaya mudah faham. Tapi orang kafir, oleh kerana mereka ini tidak mau berfikir, maka perbandingan mudah pun mereka tak boleh faham. Apa tadi perbandingan susah? Kata sebahagian pemimpin Quraisy, inna rabba Muhammadin yadribul masala bidzubab wal ankab wa yadhakuna min dhalika wa ma alimu anna al-amthala wat tashbihat turuk ila al-ma'ani muhtajabah fatabrazuha wa tusawwiruha lil faham kama sawwara hadha at-tashbih al-farq bain halil musyrik wa halil muwahhid. Orang-orang musyrik Mekah mereka kata, kenapalah Tuhan Muhammad ini beri contoh lalat, beri contoh laba-laba, lalu mereka ketahui. Kerana mereka tak mau berfikir tentang makhluk Allah yang hebat ini sebagai misalan manusia atau contoh manusia. Bahkan mereka menganggap bahawa perbandingan ini tak ada faedah. Walhal
perbandingan dan juga tashbihat ini merupakan satu jalan mudah untuk kita faham. Contoh kita dalam percakapan kita akan guna perbandingan. Dia sebut macam lipas kuda. Dia sebut ni macam kita banyak gunakan perumpamaan binatang dalam percakapan kita. Dia sebut pekak badak ke. Bahkan kita mungkin sebut orang ni macam perangai tikus membaiki labu-labu. Tikus yang membaiki labu. Mudah sebut kini macam awak ni baiki tak pandai macam tikus baiki labu. Jadi orang pun faham kerosakannya. Kerana tikus dia tak baiki labu, dia makan. Dia makan, dia merosakkannya. Maka bila Allah beri perbandingan, supaya mereka rasa hinanya mereka kerana tak boleh faham benda yang mudah. Tengok lalat bila Allah sebut tentang lalat. Bila Allah kata kalau benar kamu berkuasa, panggil semua cipta seekor lalat. Cipta seekor lalat. Ini patung-patung yang kamu anggap Tuhan, suruh buat lalat seekor. Bila Allah sebut lalat, kan lalat binatang yang paling banyak yang tak payah kita pergi zoo nak tengok lalat. Tak ada orang kata nak pergi mana nak pergi zoo. Tengok binatang apa, tengok lalat. Orang tak akan cakap macam ya mudah. Dia akan hinggap kat hidung kita. Dia bermain-main dalam rumah kita. Dia bebas, tak ada orang boleh sekat dia. Dia bergerak ke mana-mana. Bahkan ketika seorang khalifah bertanya kepada seorang ulama, kenapa Allah ciptakan lalat? Ini ketika mana dipanggil ulama tersebut. Lalat tadi urung hidung dia. Oh, hidung main kat muka dia. Dia khalifah. Lalu nak tanya satu soalan sambil ni. Kenapa Allah ciptakan lalat? Jawab ulama ini untuk menundukkan orang sombong. Lah raja, dia ada bodyguard. Tiba lalat boleh lepas. Lalat baru singgah kat tarik tadi, dah jamban. Duduk atas muka khalifah. Ni bodyguard dia tak boleh halang lalat. Kau cuba halang lalat, barangkali pecah muka khalifah tu. Dia sekali kat muka, tumbuk sebiji. Jadi kata ulama ini untuk menundukkan orang yang sombong. Dan kita tuan-tuan rasa dah hebat, bijak. Datang lalat seekor urung je kita. Orang baru tengok ni tak mandi ke apa ni. Orang baru rasa kenapa lalat urung dia. Dalam banyak orang lalat urung dia. Jadi kita pun rendah diri. Maka perumpamaan ini untuk manusia faham. Cuba tengok labah-labah. Bila dia buat sarang, bagaimana sarang ni mudahnya hancur. Dibuat lagi. Hancur, dibuat lagi. Hancur seterusnya. Dan dia pun sendiri mudah melayang. Dengan dia melayang sekali bila angin datang. Rumah laba-laba tak boleh jadi perlindungan. Bahkan laba-laba yang bila dibanyak kat rumah ni, dia melambangkan kefakiran. Kita kan kalau pergi rumah lama-lama, banyaklah sarang laba-laba. Tanda apa? Ni tanda rumah ni dah lama tinggal. Para ulama membincangkan apa hukum membunuh laba-laba. Apa hukumnya membunuh laba-laba? Sebahagian besar ulama menyatakan harus membunuh laba-laba kerana dia ada racun. Setengah ulama kata melihat keadaan. Kalau mana-mana laba-laba yang berbisa, yang memberi mudarat, maka boleh dibunuh. Yang tidak, maka ditinggalkan. Kerana jenis binatang, dia ada 3. Satu binatang yang sunat dibunuh. Satu binatang yang haram dibunuh. Satu lagi binatang yang bergantung pada keadaan. Nak bunuh atau tak nak bunuh. Ada pun binatang yang haram dibunuh. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi melarang daripada membunuh lebah, daripada membunuh semut, daripada membunuh katak, daripada membunuh surak. Surak artinya sejenis burung. Burung surak ini ialah burung yang bawah dia, paruh dia besar, bawah dia ada warna hitam. Dan dia kadang-kadang kelabu, kadang-kadang merah. Burung surak ni dia binatang yang disebut sebagai pemakan daging. Dia kecil je burung. Berat dia sekitar 100 gram. Burung surak. Dia makan cicak. Dia makan burung lain. Dia makan tikus. Dan cara dia membunuh, mangsanya agak aneh sikit. Dia akan ambil, dia akan sangkut. Dia kalau ada pokok berduri-duri tu, dia akan sangkut kat duri biar tembus duri sampai mati. Dibiarkan, disangkut. Disangkut sama-sama nak makan, baru dia makan. Ini binatang namanya surak. Sejenis burung yang besar sikit daripada burung ciak. Burung ni tak boleh dimakan. Kemana para ulama membicarakan sebagaimana tersebut dalam Sunan Ibnu Majah. Antara 5 binatang yang tak boleh dibunuh. Termasuk seekor lagi ialah burung hudhud, burung belatuk. Kita ada an-namlah, semut. Kita ada an-nahlah,
lebah, kita ada surat, burung surat, kita ada hudhud, dan kita ada dafdak ataupun difdak. Ini katak. Semua binatang ni tak boleh dibunuh kerana manfaatnya pada manusia. Dan juga seumpama kita katakan semut dia ada manfaatnya untuk manusia. Melainkan kalau dia memberi mudarat boleh bunuh, digigit, dia merosakkan makanan dan sebagainya. Yang kedua ialah lebah kerana dia beri manfaat madu dan membantu pendebungaan tumbuh-tumbuhan. Maka kerana itu Islam tak membenarkan kita bunuh. Baik, tak benarnya apa? Ia termasuk sebagian ulama kata ia dosa kecil. Dan sebagian ulama maksud tak benar di sini makruh. Makruh bunuh. Tak ada di sini yang sebut dosa besar. Wa imam menyebut sebagai minadz-dzunubi min sarairiz dzunub, antara dosa kecil, atau minal makruhat, benda yang makruh kita bunuh. Dan termasuk hudhud kerana sifatnya mencari air. Sebagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman yang kita ceritakan, dia ada manfaat di situ. Dan juga yang kita nak bincang tentang surat, kalau tuan-tuan nak senang, kalau tengok dalam YouTube nampak surat. Itu burung tu dia antara 15 gram hingga 100 gram. Dia punya berat badan dia. Dia memang pemangsa daging. So dia akan makan burung lain. Kalau dia kecil dia boleh makan burung lain. Dia boleh makan tikus. Kan manfaatnya dia memakan binatang-binatang perosak. Maka dia ada manfaat. Ada binatang yang sunat bunuh. Di tanah halal atau di tanah haram. Even tengah solat, bunuh dia. Dan pergerakan waktu solat ketika membunuhnya tidak membatalkan solat. Jadi kalau kita tengah solat, binatang tu ada. Kita pun bunuh dia walau bergerak. Syarat jangan menjerit lah. Pergerakan dibenarkan kerana mudarat. Antaranya ialah aqrab. Aqrab artinya kalajengking. Lipan. Bukan disebut dalam hadis Nabi SAW melaknat lipan. Kerana dia akan menggigit siapa pun. Orang semayang kau tak semayang dia tak dapat bezakan. Hatta Nabi pun dia nak gigit. Ini jenis binatang berbisa. Bila binatang jenis bahaya macam ni, maka perlu dihilangkan mudaratnya. Jadi kalau jumpa lipan, bunuhlah dia. Sebab kalau tak kena, kita kena orang lain. Maka kita diminta untuk menghilangkan bahaya tersebut. Di antaranya tikus, fa'rah. Kerana sifat racun yang ada pada tikus. Sunat bunuh. Di tanah halal ke, di tanah haram ke, kat Mekah, tengah pakai ihram ke, boleh. Even telah tengah solat. Di antaranya ialah ular. Ular, cuma setengah orang dia kata, ular ni tengok. Ni ular dia berkelip ke tak berkelip mata dia. Kalau ular tu tak berkelip mata, maknanya itu ular. Ular dia tak kelip mata. Tapi kalau dia berkelip, maknanya dia jin. Tapi tak ada tengok mata berkelip tak kelip. Mari ular je tu geli je. Itu petua orang lah tengok ular. Dia tengok kalau dia kelip, maknanya dia jin. Maka halau dia. Tapi kalau dia tak kelip, bunuh dia. Kalau dia tak patut kita, dia patut orang lain. Kita nampak ular, tak apa. Saya nampak ular tadi Ustaz. Lepas tu, lari dah. Jangan, cari dia. Kenapa? Dia pasti patut orang lain. Kita mesti selesaikan. Telefon bomba, selesaikan. Tuan-tuan tak boleh kata saya nampak dia, biar ada lari kot. Tak boleh, istilah tak, dah lari tak boleh. Kerana kita membiarkan mudarat itu berkembang, bergerak. Pertama kita tahu tempat tu sekolah. Dia ada kat hospital. Dia ada tempat tertutup. Kelak dia akan patut siapa pun. Kita tengah ni kita nampak ular, kita kata dia tak patut saya, Zat tak kena. Jangan nanti dia menjala pergi kat orang tidur tak sedar, dia patut orang tidur. Mati orang tidur tu. Kenapa? Kerana pergerakan dia tadi. Ular dia bergerak mana bunyi. Melainkan desiran dia. Desir. Tapi kalau dia bergerak orang tak dengar. Dia berada di bawah. Maka orang tak perasan. Dan di antara disunatkan bunuh ialah burung ereng. Burung ereng kerana sifatnya memakan bangkai. Dan di antara disunat dibunuh ialah ghurab, burung gagak. Kerana pengotor. Dia akan mengotorkan kawasan. Ada tong sampah, tong sampah dia songkak. Dia mengotorkan. Bukan sifatnya mengganggu dengan suaranya. Sebab dia ni binatang yang cepat membiak. Gagak ni aneh, masa dia kecil warna putih. Anak gagak bukan warna hitam, warna putih. Bila besar hitam. Bukan main panas pun hitam. Dia ada hikmah kenapa begitu. Kecilnya putih, bila besar hitam. Yang antara yang disunatkan bunuh. Tak kira tanah halal, tanah haram. Bahkan setengah ulama menyatakan banyaknya gagak satu tempat
menunjukkan banyaknya kejahatan di tempat tersebut. Itu kalau ini baik orang kata yang nak tunjuk kawasan-kawasan gangster gagak banyak. Gagak paling banyak ni kawasan-kawasan gangster. Dia kotor dan sebagainya. Gangster dia tak duduk tempat-tempat bersih. Cari tempat-tempat yang kotor. Aktiviti yang buruk pun tempat-tempat yang kotor. Cenderung maka gagak di situ. Ini binatang yang sunat bunuh. Fil hilli wal haram, di tanah halal atau di tanah haram. Atau ketika solat. Ketika solat ada benda ni, ular ke, ada kala jengking ke, maka bunuhlah dia. Kerana membahayakan. Kita selamat, dia pun patut orang sebelah pula. Kerana kita diminta menyekat sebarang mudarat. Dan ada binatang yang antara tak sebut sunat bunuh, tidak juga wajib bunuh, melihat kepada dia membawa mudarat atau tidak. Misalnya harimau, singa, binatang-binatang macam ni. Kalau dia tak menyerang orang, dia tak bermudarat, maka kita tak boleh bunuh. Tak perlu kita cari senjata, pergi hutan nak bunuh harimau. Tak ada sebab. Sebab dia duduk dalam ekosistem dia. Tapi kalau dia beri mudarat, dia mengacau penoreh getah, dia pengacau petani-petani, peternak-peternak, dia makan lembu-lembu, orang yang bela, maka baru dibunuh. Sebab dia datangkan mudarat. Tapi biasa binatang ini cuba elokkan daripada berkontra dengan manusia. Dia cuba elok. Binatang-binatang liar dia cuba elok dengan manusia. Sebab dia tahu kesan dia bermusuh dengan manusia. Mesti dia akan mati. Buaya misalnya. Sunat bunuh buaya tak? Tak sunat. Melainkan datang mudarat. Dia mula menyerang dan sebagainya sebab buaya, makanan dia bukan orang. Dia makan ikan. Dia makan udang. Dia tak makan orang. Orang ni benda yang jangan berlaku. Mungkin kerana sebab tertentu barulah dia makan orang. Tapi bukanlah makanan dia orang. Tidak. Tidak, dia naik atas darat makan orang. Oleh sebab itu, apakah sunat bunuh buaya? Tak sunat. Apakah haram bunuh buaya? Pun tak haram. Tengok keadaan dia. Kalau dia datang memberi mudarat, dia dah makan orang, maka dibunuh. Kalau dia mengganggu, yang lain dia takut nak turun, maka dibunuh. Kalau tak ada apa-apa, maka cukup dihalau biar dia pergi tempat ni. Sebab dia berfungsi dengan habitat dia. Dengan ekosistem dia. Dijaga. Ada sebab-sebab. Sama juga apa hukum membunuh ikan jerung. Apakah sunat bunuh? Tidak. Kalau tak mengancam, tak ada, biar dia dengan habitat dia. Tapi kalau dia mula mengancam, sebab ni pantai ni kawasan orang manda, maka barulah diburu dan dibunuh. Ini 3 kategori binatang. Yang sunat dibunuh, yang haram dibunuh, yang bergantung kepada keadaan. Ada pun laba-laba, sebagian besar ulama kata sunat bunuh. Baik cerita laba-laba yang menganyam ataupun membina sarangnya di permukaan gua Thur. Apakah benar atau tidak? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam tahqiq kepada hadis ini, beliau menyatakan, ia benar. Laba-laba tadi, dia memang buat sarang di Gua Thur supaya tidak disyaki oleh musyrikin Mekah bahawa ada orang masuk dalam tu. Ia disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dengan sanad yang baik di sisi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu pentahqiq ilmu hadis yang terkenal. Amirul Mukminin. Tapi ia tidak menjadi dalil untuk tidak boleh dibunuh. Kerana kata-kata laba-laba ini dia ada racun di sini. Tapi saya dah sebut tadi, bahawa kalau laba-laba tak membahayakan, sebab laba-laba ada jenis-jenis dia, tak membahayakan, bukan jenis beracun, maka biarkan dia dengan habitat dia. Namun kita bila sarang laba-laba dekat rumah, maka kita kena bersihkan. Sunat kita bersihkan, tak boleh biarkan. Kaya lambang kefakiran dan lambang kekotoran rumah kita. Ustaz tak boleh ni laba-laba kan dia buat ni kat gua, jadi kita orang biar je Ustaz rumah kita. Bersarang laba-laba. Dah jadi macam rumah nenek kebayang kita. Penuh laba-laba. Tak dibuang. Dia bersihkan. Tak berdosa. Tak salah. Bahkan disunatkan. Dianjurkan. Tapi tempat ni jangan dipenuhi dengan sarang laba-laba. Kerana menunjukkan tempat ni memang terbiak. Jadi ini kedudukan laba-laba dalam Islam. Maka Allah dalam Quran bila menyebut tentang laba-laba, menyebut tentang satu unsur yang paling lemah. Bagi perumpamaan orang yang menyekutukan Allah. Yang cuba berlindung dengan patung-patung yang mereka sembah. Yang cuba meminta manfaat daripada patung yang mereka sembah. Maka ia lemah. Sama seperti sarang laba-laba yang menjadi tempat kediaman laba-laba. Tidak dia melindunginya dari panas. Tidak juga daripada hujan. Kan sifat keterbukaan dia. Terbuka dia. Dia tak ada bumbung apa. Dia pula jenis jari-jari lubang. Ya kalau hujan kena, kalau panas pun kena, sejuk pun kena. Bila datang angin pun roboh. Maka tiada yang boleh dimanfaatkan.
Kemudian kata Allah, lepas menyebut tentang perumpamaan mudah. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Rumah yang paling rapuh sekali, rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka berfikir. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ya'lamu ma yad'una min duni, mengetahui semua yang disekutukan dengan Allah itu tak ada apa-apa. Tank kosong. Min syai'. Min syai' maksud tank kosong. Kalau dalam bahasa kita. Iaitu tank kosong je, tak ada apa. Yang dijadikan sekutu, baik batu batan yang namanya berhala, baik manusia. Atau kita lihat tempat yang paling banyak melahirkan Tuhan manusia, India. India ni kalau orang glamour sikit, dijadikan Tuhan. Maka dia ramai mengaku Tuhan di India. Ni bumi yang paling huru-hara dalam bab agama. Mengaku Tuhan maka ada pengikut juta. Hanya boleh beri duit sikit sekian maka mengaku Tuhan. Tuhan. Punya banyak Tuhan kat India. Tu belum cerita patung-patung Tuhan. Orang pun jadi Tuhan. Maka semuanya ini kata Allah ting kosong, tak ada apa-apa. Akhirnya yang mengaku Tuhan mati. Menjanjikan janji palsu pada pengikut-pengikutnya. Maka Allah menjelaskan. Yang dijadikan sekutu Allah tu tak ada apa. Wa ima yang namanya manusia. Wa ima namanya batu batan. Wa ima nama matahari dan bulan. Tak kira lah. Yang semua lain pada Allah tak ada apa. Kerana dia bawah kawalan Allah. Kekuasaan Allah SWT. Maka ini suatu fakta yang jelas. Kalau dia katakan yang ni yang disekutukan ni power. Di Nepal. Ada seorang budak dia betapa lama. Tak makan lama. Lalu orang Nepal menganggap dia jelmaan Buddha. Kemudian lama mengaku Tuhan. Tuhan lagi. Ni ramai mengaku Tuhan. Sebelum datang pengaku Tuhan yang terbesar nama Dajjal. Dajjal mengaku Tuhan. Maka Rasulullah mengatakan bahawa ingat, Tuhan kamu tak boleh matanya. Dajjal tu matanya boleh, a'war. Sebelah matanya tak nampak. Sebelah matanya. Yang mata nampak pula cacat seperti buah anggur yang terkeluar. Yang satu lagi tak nampak langsung. Kata Nabi SAW, Tuhan kamu tak boleh mata. Tuhan kamu tidak cacat matanya. Ni Dajjal dia boleh buat semua benda. Dia sampai dia mengaku Tuhan, tapi dia tak boleh sembuhkan mata dia. Mata dia kadang paling menakutkan. Dia tak boleh sembuhkan mata. Sebab itu Rasulullah mengingatkan kepada kita bahawa Tuhan kamu tidaklah rosak, tidaklah cacat matanya. Jadi pengaku pengetahuan ni ada. Terdiri pada penyembah berhala. Kerana kita tahu penyembah berhala, mereka mengalami zaman jatuh mereka. Kebimbangan jatuh, lalu mereka cuba untuk menguasai. Tunjuk kuat. Sebab itu di India hari ini, mereka buat provokasi baru supaya semua rakyatnya memiliki pedang untuk membunuh orang Islam. Sebab ancaman mereka bunuh orang Islam. Dan kerajaan pula dibuat satu undang-undang untuk mengurangkan cukai ke atas senjata bernama pedang. Ini ada kerjasama antara kerajaan dia dengan rakyat pelampau dia. Lalu orang Hindu mula menghunus pedang kepada orang Islam di India. Kita pernah sebut hadis tentang di India, satu hari nanti akan berlaku pergolakan paling dahsyat antara orang Islam dengan Hindu. Sebab Rasulullah menyebut satu kelompok namanya Isabatum minal Hind. Satu kelompok mujahidin daripada India. Kita tahu umat Islam di India 200 juta. Bukan jumlah yang sikit. Banyak. Penduduk India semua 1.3 bilion. 200 juta di kalangan mereka orang Islam. Dan jumlah itu bertambah. Dan kita tahu agama yang paling menurun sekali agama berhala. Dia terus menurun. Yang naik Islam dan Kristian. Naik. Maka mereka mula musuhi. Yang pertama mereka musuhi Islam. Sehingga mereka boleh bekerjasama dengan kerajaan untuk jatuhkan Islam. Memecahkan masjid. Menghalau penduduk Islam. Menghalang semua bentuk ibadat yang dibuat oleh Islam secara zalim. Mencari semua pendakwa Islam untuk ditangkap. Ini kejahatan-kejahatan mereka. Kenapa kebimbangan mereka dengan Islam mula kuat. Baik secara kita katakan ilmunya ataupun secara penyebarannya. Kalau mereka kata mereka menuduh Islam tersebar dengan pedang, maka dengan pedang kita sekat penyebaran Islam. Hari ini mereka duk bagi-bagi pedang. Dia ada kelompok-kelompok penghasut mereka. Tapi yang aneh kerajaannya tak ambil tindakan. Itu satu pergolakan yang kita perlu ikuti rapat kembangan umat Islam di India. Dia makin teruk, cari makin teruk. Tapi ini apa yang disebut oleh Nabi SAW. Baik Dajjal, daripada kelompok-kelompok ini. Sehingga lahirlah Dajjal yang utama yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian kata Allah, wa huwal azizul hakim,
Yang gagah lagi bijak itu Allah. Bukan berhala yang disembah, bukan patung-patung yang disembah, bukan apa sahaja yang kamu sekutukan. Itu tak kuat dan itu tak bijak. Yang kuat yang patut kamu sembah Allah. Yang bijak yang patut kamu sembah Allah SWT. Maka kalau kita cerita sifat kepimpinan, orang nama pemimpin dia kena ada dua sifat. Pertama dia kena gagah, yang kedua dia kena bijak. Maka dia boleh jadi pemimpin. Kerana itu Allah kurniakan sifat ini kepada semua nabi-nabi. Para nabi ni gagah dan para nabi ni bijak. Bila mereka memimpin tentera, mereka gagah dan mereka bijak buat strategi. Dan ini syarat menjadi kepimpinan. Pimpinan ni mesti gagah, kuat dan kepimpinan mesti bijak. Bijak yang pertama mereka ialah bijak dalam menjaga agama Allah. Ini bijak pertama mereka. Orang nama pemimpin. Sebab itu kita lihat semua pemimpin Islam, mereka bijak dalam menjaga agama Allah sehingga agama Allah tersebar dengan cepat. Sama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman, Ali, hatta dalam kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, Islam tersebar dari kebijaksanaan mereka. Mereka gagah, mereka bijak. Bijak untuk apa? Bijak untuk agama Allah. Bukan bijak ambil duit orang. Bukan bijak untuk pecah amanah, bukan bijak rasuah, bukan. Bijak pertama untuk menyebarkan agama Allah. Dan yang kedua ialah bijak dalam memberi manfaat kepada umat. Bijak. Jadi tak perlu satu income besar nak bagi rakyat. Tapi dia bijak untuk buat sesuatu yang dengan cepat beri manfaat pada rakyat. Sehingga mereka bila buat satu qara atau suatu keputusan, rakyat dengan cepat rasa faedah dia. Tak tunggu lama. Dia macam tak adalah kelompok ni rasa, kelompok ni tak rasa. Kenapa? Kerana bijak dia. Dia buat sesuatu yang semua akan rasa manfaat kepada manusia. Ini sifat bijak pemimpin. Yang pertama dalam menjaga agama Allah, itu satu. Yang kedua dalam memberi manfaat pada manusia. Kalau orang ada sifat ni, maka ini sifat kepimpinan. Maka Allah bila menyebut sifat Allah utama ialah bijak. Yang gagah, kemudian bijaksana. Dan Allah berikan sifat ini kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Lepas tu kita bacalah kisah siapa pun yang Allah pilih untuk jaga agama. Salahuddin Al-Ayyubi, gagah. Kemudian bijak. Dia lebih gagah daripada mana-mana panglima perang zaman dia. Dia terlalu kuat, tak ada orang boleh bunuh dia di medan perang. Kerana kekuatan yang luar biasa. Dan dia amat bijak. Bijak dipilih tentera dia macam mana. Dia tak perlu tentera ramai. Dia cuma rekrut 12,000 orang tentera. 12,000. Dan itu yang dibuat oleh Hamas di Palestin. Rekrut 12,000 orang. Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, bila kamu 12,000, kamu tak boleh dikalahkan. 12,000 rekrut. Bermutu. Cukup 12,000. Maksudnya dari sudut tentera tak perlu 12 juta, tak perlu. 12,000 yang tangguh, yang kuat, maka cukup untuk menjaga negara. Hebat. Lepas tu kita tengok ada tentera buat skuad khas, UTK, itu. Sikit je apa buat ni, 10 orang, 12 orang. Sekali operasi mungkin hantar 10 orang. Yang tentera biasa sekali operasi mungkin hantar 10 lori. Yang ni hantar 10 orang je. Mungkin 5 orang je. Kadang-kadang dia hantar seorang je. Sebab dia latih khas. Tapi dalam Islam, tentera ini dia punya akidah yang kuat. Dijaga. Sebab itu, bila kita merujuk tentera yang dijaga oleh Nabi SAW, bukan bermaksud habis tak boleh lebih ke? Boleh lebih. Maksudnya minimum untuk dapat suatu kekuatan 12,000. Minimum. Kalau lebih lagi baik. Salahuddin dia create 12,000 orang. Yang tak tinggal qiyamul. Tak tinggal qiyamul. Yang jenis orang yang sentiasa menjaga solat. Yang jenis mencintai akhirat. Yang ni boleh perang. Sebab itu Baitul Maqdis berjaya dibebaskan dengan kekuatan dan kebijaksanaan serta tentera yang hebat. Sama juga kisah Muhammad Fatih buka Turki. Muhammad Fatih bukan calon-calon orang, dia gagah. Dan dia bijak. Sebab itu dia terfikir untuk bawa kapal itu bergerak di atas darat. Bukan dalam air. Dalam misi menjajah atau misi membuka kota Konstantinopel. Kerana dalam air tadi, orang-orang Kristian letak rantai yang bila mana kapal itu mula bergerak, maka dia tarik rantai sehingga menyekat pergerakan kapal. Kemudian mereka menyerangnya. Lalu hancur. Muhammad Al-Fatih tak buat macam ni. Dia tak lalu ikut air. Dia lalu ikut darat. Sehingga membawa kemenangan. Ini bijak. Dan dia berjaya reka satu meriam besar. Yang tak pernah dibina meriam seumpama itu. Bila mana tembok ni, ketebalan 40 kaki tembok Konstantinopel boleh runtuh. Dia punya bijak dia. Buat satu meriam. Okey, di sini kita lihat rahsia kekuatan umat Islam. Sebab tu kita kena latih anak-anak kita kuat dan bijak. Biar anak kita kuat.
kuat di semua serba dalam serba baik fizikal mereka, baik dari sudut ketahanan mereka, dan mesti bijak. Artinya dia orang yang independen, boleh fikir sendiri. Ni makan pun kena suap, tak reti nak ambil makanan kat dapur, tak bijak. Tak jumpa makanan kat dapur. Padahal mak letak bawah tu, mana mak makanan duk bisi. Tak bijak. Biar anak tu bijak. Mak sorok kat mana dia jumpa. Dia jumpa. Di antara mukjizat Nabi Isa AS, dia boleh beritahu makan apa mak orang tu masak. Lepas tu budak-budak dia suka main dengan Nabi Isa waktu kecil. Lalu sambil bertanya, mak aku masak apa? Dan sebagaimana katanya, mak aku sorok kat mana? Ada kan jenis mak, dia masak dia suka sorok lauk. Takut anak dia makan habis, benda habis. Dia pun sorok lah dalam bekas beras. Oh mana dia, borak pandai. Jadi jenis anak-anak ni, dia tahu mak dia sorok kat mana pun dia jumpa. Ni anak bijak ni. Dia memang kena pasrah je lah. Ni anak ni kalau turun ke dapur, kena ikut sekali. Dia dah habis dia makan, yang belakang semua tak ada makan. Dia mana keluarga tu ada yang bijak sikit. Jadi, ini cara latihan mak ayah pada anak-anak. Biar dia sihat, kuat dan biar dia bijak. Maka dia ada sifat kepimpinan. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut, watilkal amsal, itulah dia satu perbandingan, contoh. Nadribuha linnas, yang kami beritahu pada manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun, yang faham ni orang alim je. Sebab tu kita lihat bila pemisalan perbandingan, bila orang macam dia tak faham ni jenis tangan panjang awak ni. Kenapa apa benda tangan panjang dia tak faham, kita nampak bodoh dia. Tangan panjang macam mencuri. Awak ni macam kera dapat bunga. Orang kata pula kera saya orang. Tak, itu perbandingan. Misalnya kera dapat bunga. Nampak no tak sekolah ni. Maksudnya orang tak menghargai sesuatu. Ni kita kata bagaikan kalung mutiara di leher babi. Benda pula maksudnya bila kita cakap satu ilmu pada bukan ahlinya. Dalam babi tu tak ada leher. Kita nak bagi mutiara kat dia. Memang tak nampak lah mutiara tu. Itu perumpamaan dia. Kita kan bila kita bercakap dengan orang, bila beri perumpamaan jadi tajam. Nampak sinis. Untuk dia faham dengan cara muhasabah diri. Ni kita kata ni bagai kacang lupakan kulit. Kita sebut ayat macam tu, kacang lupakan kulit. Dia pun seronok. Siapa? Awak kata saya kacang. Sedapnya kacang. Kacang lupakan kulit. Kalau dia buat bodoh, kacang lupakan kulit. Apa maksud kacang lupakan kulit? Dia tahu dia tak pandai. Kalau dia pandai, dia faham. Ini orang tak sedar diri, tak erti menghargai. Tak tahu asal usul. Kita ada setiap dunia, seluruh dunia dia ada percakapan tu. Percakapan itu percakapan ringkas untuk mudah faham dan tajam. Cara tajam kita sebut. Bila kita beri perumpamaan, awak ni pekak badak tu. Panggil pekak badak. Dia terasanya lain. Kita, awak ni pekak. Biasa je. Pekak badak, lain sikit. Yang ni telinga kuali. Ni macam mencurah air dalam daun keladi. Kita cakap pun tak dengar juga. Jadi bila kita sebut ayat tu tajam. Sebab dia akan menjadikan kita berfikir banyak kali. Itu perumpamaan-perumpamaan. Dalam Quran ada perumpamaan ni. Jadi kalau kamu bodoh, kamu tak akan fikir perumpamaan. Kalau kamu orang ada akal, kamu fikir. Tengoklah labah-labah. Betul lah. Rumah dia rapuh, rumah dia tak kuat. Rumah dia tak boleh melindungi hujan, tidak juga ribut, tidak juga panas, tidak juga sejuk. Tidak boleh melindunginya. Hatta dengan dia sekali terbang. Kemudian sesudah Allah menyebut perbandingan kekufuran dan syirik. Supaya semua tahu yang mereka syirikkan tu tak ada faedah, ting kosong. Maka Allah menyebut sifat Allah yang sebenar. Khalaqallahu samawati wal ardh. Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan sebenar. Maksud dengan sebenar, tak akan ada yang mendakwa bahawa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kita tak pernah jumpa, tak akan pernah dengar orang kata, sayalah ciptakan langit dan bumi. Atau seorang berkata, berhala ni lah ciptakan langit dan bumi. Kita terus tanya, berhala ni tahun berapa? Berhala ni tahun berapa? Langit dan bumi, semenjak kita belum ada, dia dah ada. Siapa berani mendakwa langit dan bumi? Bahawa dia menciptakannya. Siapa akan berani kata ni patung-patung yang menciptakan langit dan bumi? Maka Allah menyatakan dialah yang menciptakan langit dan bumi itu dengan sebenar. Perkataan sebenar ialah dengan manfaat, bukan sia-sia. Muhiqqan maksudnya ialah suatu yang penuh dengan kebaikan, suatu yang penuh dengan manfaat kepada manusia. Kita tengoklah kejadian langit dan bumi. Ia bukan sekadar petunjuk kepada kekuasaan Allah, keesaannya. Bahkan menunjukkan kepada pemurahnya Allah pada manusia. Sehingga manusia dapat
berteduh di bumi ini, mencari rezeki di bumi ini, mendapat rezeki daripada langit berupa air hujan, mendapat cahaya daripada langit berupa matahari dan bulan, dan pedoman dengan bintang-bintang. Ini Allah ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka apakah patung-patung yang kamu sembah itu menciptakan sesuatu untuk kamu? Baik, sebut satu je. Patung tu buat apa yang beri faedah pada kamu? Satu je. Nescaya mereka tidak mampu menjawab. Kenapa? Kerana patung itu diciptakan oleh mereka. Bagaimana boleh beri manfaat? Terus sebab tu kita sebut tadi daripada awal, asas iman itu mudah. Kalau orang penyembah-penyembah hala fikir bahawa berhala ni bukan Tuhan, dengan mudah dia tahu ini memang bukan Tuhan. Kan dia tak boleh beri manfaat walau sedikit pun. Sedangkan Allah mencipta segalanya. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Semua kejadian langit dan bumi menjadi petanda keimanan manusia. Petanda kepada orang beriman. Sekali orang beriman melihat, mereka akan berkata subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan ini dan itu. Sekali mereka melihat kejadian Allah, mereka akan menyatakan alhamdulillah, bermanfaatnya untuk makan, minum, obat. Tahu kalau kita tengok semua yang Allah ciptakan, semua ada faedah. Rumput-rumput pun ada faedah. Dulu orang tak tahu rumput faedahnya apa, hari ni orang tanam rumput. Zaman-zaman dulu mana orang tahu faedah rumput? Sebut je rumput, buang. Dulu. Hari ni semua orang pakat tanam rumput. Sebab apa lawa, menghijau, nampak lawa. Tak cukup rumput biasa, beli rumput jadian. Rumput palsu, beli. Walau dulu kita pernah, zaman-zaman kita tak tahu tentang apa faedah rumput ni. Kita belajar, kita cuma tahu rumput ni lembu makan. Hari ni bukan rumput ni, bukan lembu makan. Kita duk golek atas tu. Maksudnya kita, rumput mutiara lah, apa nama rumput letak kat rumah, kita bergolek. Lembu tak makan lagi rumput tu. Kita pula yang menikmati rumput tu lebih daripada lembu. Maksudnya bagaimana manfaat? Manfaat. Segala benda, tumbuh-tumbuhan, segala binatang-binatang, semua beri manfaat pada manusia. Kita tengok seekor lembu. Apa manfaatnya daripada dagingnya, kulitnya. Dulu orang nampak kulit tak boleh makan. Kita orang Pantai Timur mana tengok kulit mana boleh makan. Datang Johor kulit boleh makan. Kulit boleh makan pula. Dia boleh buat macam-macam bentuk makanan. Sedap pula tu. Artinya lihat macam mana boleh guna. Cuma kita tak ada ilmu. Perut pun boleh makan. Dulu ingat perut buang. Ni perut pun makan. Sup perut mahal juga. Semua boleh makan. Semua beri manfaat. Tai lembu pun ada manfaat. Jadi baja pokok-pokok. Besar mempelam kita. Sebab apa? Baja tai lembu. Ya, manfaat. Artinya semua juzuk-juzuk lembu tu Allah jadikan bermanfaat. Daripada dagingnya, tulangnya, semua. Ada orang ambil tulang lembu, dia rebus. Saya tanya kenapa rebus tulang lembu? Sebab itu cara untuk menghasilkan garam. Jadi bila dimasak tak ada garam. Dia cuma rebusan tulang lembu. Tak ada garam. Kita kan fikir kalau masak mesti garam. Kita ni. Masak mesti garam. Tapi lihat bagaimana Allah jadikan. Ada benda yang boleh dijadikan garam asli. Daripada rebusan air tulang. Rebus-rebus lama-lama makin masin. Dan digunakan dalam masakan. Saya bila masak ni saya tak letak garam. Tak percaya pergi kat dapur saya. Kalau ada ni semua free saya bayar. Free. Memang tak ada garam. Di dapur dia tu tak ada garam. Kita dapur siapa tak ada garam? Campur pula kita makan garam dulu pula. Lagilah banyak garam. Artinya penuh garam. Artinya nak beritahu bagaimana banyak benda yang kita masih belum tahu. Manfaat untuk manusia. Kita kalau tak ada minyak tak masaklah kita. Orang-orang dekat Kaukas. Bila mereka masak, mereka tak pakai minyak-minyak macam itu. Jangan mereka potong lemak lembu, mereka pun letak kuali. Jadi minyak, lepas tu goreng. Kita pun tak nak terfikir. Kita fikir lemak buang. Tak, lemak dia masak. Jadi minyak. Kemudian dia bawa masak daging. Kita kalau tak ada minyak, tak masak lah hari ni. Kerana minyak tak ada. Kalau minyak tu ada pada daging tu. Lihat bagaimana Allah beri ilmu. Kita kena mengembara banyak sikit, jalan banyak sikit, baca banyak sikit, tengok banyak sikit. Maka kita lihat bagaimana tidak ada sesuatu pun yang sia-sia Allah ciptakan. Tak ada. Makanya dia langit, bumi dan isi kandungannya. Siapa untuk manusia? Kemudian kata Allah, menyebut tentang sifat Allah yang menciptakan, yang memberi manfaat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah wahyu yang diturunkan padamu wahai Muhammad. Baik perintah kepada Rasulullah, perintah pada orang beriman dan perintah pada manusia. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut pada Rasulullah baca wahai Muhammad?
Ini sebagai satu kemuliaan pada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kena sampaikan pada umat manusia. Baca Quran. Tuan-tuan, ini terapi paling baik, membaca Al-Quran. Sebab itu orang yang beriman bila membaca Al-Quran, dia bukan sekadar melindunginya, menjaganya. Bukan menjadi terapi kesihatan yang paling baik. Baca Quran. Baca dengan tadabbur dan khusyuk. Dua terapi yang paling besar yang Allah sebut di sini. Pertama Quran, yang kedua solat. Kalau kita benar solat dengan khusyuk, solat dengan benar, dia terapi kita. Pembangun jiwa kita, menghidupkan hati kita. Di samping membersihkan dosa, mengangkat darjat kita. Membuka akal dan ketajaman kita. Tuan-tuan, kita manusia. Otak kita dia berjalan selalu. Fikir. Kalau orang kaki bisnes fikir. Tengah kuliah boleh fikir lagi ni. Esok nak berniaga apa? Otak. Otak kita tuan-tuan, bila kita selalu fikir, kita tak berehat berfikir. Dalam hal-hal duniawi, maka dia tak boleh produce atau tak boleh keluarkan idea yang baik. Sebab dia disibukkan dengan berfikir. Ada waktu otak ni jangan fikir apa-apa, tapi tadabbur. Baca. Lalu kita boleh produce idea-idea yang baik. Sebab bila kita tenang, kita boleh. Tidak otak kita bersemak, berhutan otak kita. Dah serabut, dah jadi hang, tak boleh fikir dah. Yelah tak boleh fikir dah sebab awak fikir dunia semua tempat. Masa semayang fikir, masa ngaji Quran fikir, maka tak boleh fikir. Jadi stuck. Jadi masdud. Buat apa yang Allah Ta'ala ajar pada kita. Contoh waktu baca Quran, tadabbur Quran. Baca tadabbur. Jangan fikir hal lain. Jangan fikir kedai ke, fikir rumah ke, anak bini, jangan. Tengok ayat ni. Allah cakap apa ni? Tadabbur khusus. Akhirnya otak kita tuan-tuan dia ada lapang, dia rehat. Maka dia keluarkan idea yang baik. Lepas tu kita lihat di antara kehebatan para ahli ulama, tadabbur mereka ni idea banyak. Mereka pendapat mereka ataupun buah fikiran mereka ni mantap. Kenapa? Mereka rehatkan otak mereka. Daripada fikir urusan duniawi. Kita ni setiap masa duk fikir, memang otak kita penat. Otak kita penat, penyakit kita datang. Kita bila datang suatu masalah, gelabahnya cepat. Tak boleh nak bertenang. Kenapa? Disibukkan. Jadi cuba rehat otak ketika mana beribadat. Sebab itu Rasulullah menamakan solat itu rehat. Rehat solat. Solat kita fikir kebesaran Allah, kekerdilan kita. Bila baca Quran, kita ambil pengajaran setiap apa yang kita baca. Maka semua ini akan memberi kebaikan yang banyak kepada kita. Dunia dan akhirat. Dan bila Allah Ta'ala sebut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang sebenar. Baik, dengan perkataan alif lam, berarti sembahyang yang sebenar. Bukan sekadar solat. Sembahyang yang sebenar. Dijaga rukun, dijaga syarat, dijaga khusyuk. Sembahyang inilah mencegah perkara keji dan munkar. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila seorang lelaki di kalangan orang Ansar, dia sembahyang bersama Nabi SAW, sembahyang. Tapi dia ni tetap masih mencuri. Masih buat benda-benda tak elok. Lalu orang pun mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia sembahyang dengan kita tapi tabiat mencuri tak habis lagi. Suka mencuri. Tapi jaga solat, dia jaga solat. Dia suka mencuri, dia suka lagi buat benda tak baik. Lalu kata Nabi SAW, Inna salata satanhahu. Sembahyang dia bersama kita akan mencegahnya. Maka orang ni lama kelamaan, dia solat sentiasa bersama Nabi SAW, akhirnya tak mencuri lagi. Lalu orang pun cerita balik, ya Rasulullah dah tak mencuri. Lalu kata Rasulullah, alam akul lakum. Aku kan dah cakap. Lepas tu kita selalu pesan pada tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita tak tahu perangai dia macam mana, akan datang. Sekarang dengan kita boleh kontrol, kita boleh cakap tu, cakap ni. Dia duduk rumah kita, makan makanan kita. Kita boleh pantau dia semayang ke tak semayang. Kita boleh pantau baik tak baik dia. Satu masa nanti anak kita akan lari daripada kita. Lepas daripada kita. Duduk universiti. Dia akan kahwin. Dia akan bekerja. Dia duduk negeri tu, dia duduk negara tu. Macam mana kita nak hilangkan kebimbangan kita? Perubahan-perubahan sikap. Kita takutlah. Duduk kita baik sah, pergi kuliah ikut kita, semayang ikut kita. Duduk rumah pun sekian sopan. Ni dia dah besar dah ni. Dia dah duduk universiti. Dia dah kerja. Dia duduk tempat jauh. Dia dengan kawan-kawan dia. Dia bla bla bla. Kita pun boleh pergi macam mana. Sebab tu kita selalu ajar. Bila kita ajar anak kita jaga solat, insya-Allah terjaga akhlak. Sebab kita tak boleh benda
tak mampu kita nak pesan banyak-banyak ke dia. Kerana anak-anak kita pun tak mampu menanggung nasihat yang banyak. Bukan anak kita pun sama. Ustaz ceramah lama sikit kita dah tidur pun tak mampu juga. Ini kita nak beri tuan ni ingat mak kata buat ni, buat tu, buat ni, buat ni. Pagi buat ni, petang buat ni. Pening anak kita dia tak mampu. Ajar dia satu benda ingat, duduk mana pun solat. Mu meniaga ke, puk pandai ke, gerak ke apa, solat. Kata insya-Allah kat mana pun dia, sesibuk mana pun dia berhenti solat. Kalau anak kita dia boleh jaga solat, kita dah berjaya dan mendidik dia. Dan dia juga telah menjadikan solat benteng pada perkara tak baik. Kadang-kadang anak kita Ustaz terlibat ngemak rempik. Dah tak boleh nak elok Ustaz rempik, tak apa, beritahu dia solat. Solat, beritahu dia. Lama-lama dia akan tinggalkan benda tu. Sampai mana mak rempik tinggalkan dunia? Kerana dia jaga solat. Anak kita dia kerja apa? Pada setengah kerja, kita bimbang. Ustaz, dia kerja dengan orang kafir ni, Ustaz bimbang juga. Dia ikut orang kafir ke? Dia duduk negara orang kafir ke? Tak apa, ajar dia solat. Suruh dia solat. Kalau itu yang kita jaga pada anak-anak kita, insya-Allah anak kita selamat. Siapa kata selamat? Allah kata. Innas salah, bahawa solat yang sebenar akan mencegah perkara mungkar, perkara keji. Yang mencegah dia daripada perkataan fahsyat di sini makna zina. Mencegah dia dari zina dan mencegah dia daripada menyalahi syariat. Cegah dia daripada zina. Jadi ini yang kita pesan. Kemudian kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu ialah suatu yang paling agung sekali. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maka Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Apa maksud wala dzikrullahi akbar? Mengingati Allah itu lebih besar. Setengah ulama menyatakan yang dimaksudkan wala dzikrullahi akbar, Allah ingat kamu lebih besar daripada kamu ingat Allah. Ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Ketika mana Abdullah bin Umar meriwayatkan, dibaca kepadanya ayat ini, dikata zikrullahi iyyakum akbar min zikrikum iyyah. Maksudnya kita kalau sebut nama Allah, zikir, Allah sebut nama kita lebih hebat daripada kita sebut nama Allah. Allah sebut nama kita lebih hebat daripada kita sebut nama Allah. Ini berdasarkan hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Wa man zakarani fi malak zakartuhu fi malakin khairin minhu. Siapa yang menyebutku dalam hatinya, maka aku menyebutnya juga dalam diriku. Dan siapa yang menyebutku di satu tempat, aku akan sebut namanya di tempat lebih besar pada itu. Jadi kita sebut nama Allah, misal kata kat surau ni. Dah besar ni kat surau. Allah sebut kita kat dunia ni, satu dunia dengan. Allah menyebut fulan bin fulan orang soleh. Maksudnya sebutan Allah pada kita. Pujian Allah Ta'ala pada kita lebih besar daripada pujian kita pada Allah. Kita puji Allah, Alhamdulillah. Allah memuji kita. Lebih besar, lebih hebat daripada kita memuji Allah. Untuk menunjukkan supaya kita sentiasa sibuk menyebut nama Allah. Sebab ganjarannya luar biasa. Kelebihannya luar biasa. Kalau kita sebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Bahkan Allah sebut lebih baik daripada kita sebut namanya. Kalau kita sebut namanya dah cantik dah ni. Allah sebut lebih pada tu lagi. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Contoh kalau kita ingat Allah, Allah lebih ingat lagi kita. Dengan maksud ingat Allah ni beri perhatian. Allah beri perhatian lagi pada kita. Sebab itu orang yang sibuk mengingati Allah, walaupun dia tak berdoa, dia akan dapat lebih banyak daripada orang berdoa. Sebab orang berdoa ni dia kadang-kadang je. Setengah-setengah orang berdoa ni, waktu susah dia berdoa lah. Waktu lain larah. Tapi orang yang sentiasa sibuk ingat Allah. Baca Quran, zikir. Walaupun dia tak sempat, katakan dia tak sempat angkat tangan berdoa. Tapi dia ingat dengan baca Quran sekian-sekian, dia akan diberi lebih banyak daripada orang berdoa. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda bahawa Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala berfirman, man syaghalahu zikri am mas'alati a'taitu afdala ma'u'ti sa'ili. Siapa dia sibuk menyebut nama aku, maka akan kuberikan kepadanya lebih baik daripada orang yang berdoa kepada aku. Kalau disebut, menyebut nama, sibuk menyebut nama Allah. Pagi mengaji, tengah hari mengaji, lepas tu zikir sekian-sekian. Berbanding orang doa banyak tu, Allah beri pada dia lebih banyak daripada orang berdoa. Ini kelebihan menyibukkan diri berzikir pada Allah. Sebab tu antara rahsia nak suruh doa mustajab, banyakkan zikir. Suruh doa mustajab, zikir. Dan kerana itu kita nak doa, kita zikir-zikir dulu baru kita doa. Kerana besar ganjaran zikir. Kerana Allah menyebutnya lebih baik daripada kita menyebutnya. Dan ini ganjaran yang kita lakukan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.